Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan mahabbah dan mawaddahnya, dapat lagi kita sama-sama berkumpul dan meneruskan lagi kuliah bulanan kita yang akhirnya kita pada bulan Julai, bulan 7 yang lepas. So insyaAllah hari ini kita akan sambung balik pengajian kita hari ini insyaAllah. Jadi seperti mana yang kita dah lalui pada bulan-bulan yang sebelum ini, kita akan sambung kembali tafsiran kita terhadap surah Al-Fatihah. Okay. Kita masih lagi berada dalam surah Al-Fatihah dengan menggunakan tafsir karangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun namanya dikenali sebagai Hamka. Baru-baru ni pun memang keluar movie pasal Hamka, kan ada keluar movie cerita pasal Hamka. So Hamka ni memang seorang susuk ilmuwan agama Nusantara yang sangat masyhur lah. Baru-baru ni pun ada para pensyarah daripada Indonesia datang ke Malaysia melawat beberapa universiti pun semata-mata untuk membuat jaringan kerjasama berkaitan kajian tentang Hamka. Haji Hamka ni seorang tokoh agama Indonesia, khususnya dalam bidang tafsir. Kerana tafsir yang komplit 30 juzuk di Nusantara tanah Melayu ni, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, memang tak banyak yang komplit 30 juzuk secara formal. Dan antara yang ada adalah inilah karangan Hamka, nama tafsir Al-Azhar. Okay, jadi insyaAllah kita akan sambung kembali tafsiran kita terhadap satu surah yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu surah Al-Fatihah. Pentingnya surah Al-Fatihah ini sehinggakan ia merupakan satu-satunya surah yang diwajibkan baca dalam kehidupan kita, khususnya dalam solat lah, kan. Surah Al-Fatihah adalah satu-satunya surah yang diwajibkan baca, dan wajibnya baca surah Al-Fatihah itu berada dalam satu ibadah yang besar, iaitu ibadah solat. Menunjukkan bahawasanya pentingnya surah Al-Fatihah ini, yang mana kita baca, kita ulang lebih pada 10 kali satu hari. Lagi penting untuk kita faham dan kita tadabbur makna di sebalik surah Al-Fatihah. Bulan 7 lepas kita berhenti pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Baru je mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua dan ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. So 3 ayat ini yang kita dah lalui sebelum ini. Secara ringkas je saya sekadar nak ulang kaji balik. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hamka menerangkan tentang kepentingannya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap perbuatan amalan kita perlunya kepada Bismillah. Okay, perlunya kepada Bismillah. Bukan setakat sekadar lafaz itu satu. Okay. Dalam apa-apa kita buat, kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya, kepentingan basmalah tu adalah untuk mengingatkan hati kita dalam setiap perkara yang kita buat tu adalah kerana Allah, dengan nama Allah. So itu adalah falsafah di sebalik basmalah tu. Kita mula-mula Al-Quran ni pun starting nombor 1 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim tu adalah ayat pertama di dalam Quran. Okay? So sebab tu pentingnya Bismillah ni, sebab kita nak set hati kita, minda kita, otak kita, supaya bila kita melakukan satu amalan itu, kita buat tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penting. Sebab setiap amalan tu akan diterima sekiranya 2. Yang pertama, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah mutaba'atun Nabi, mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi syarat dia adalah kerana untuk kita ikhlas. Jadi macam mana kita nak ikhlas kalau kita tidak mengingati Allah SWT dalam amal ibadah kita, ataupun dalam setiap perbuatan kita lah, kehidupan harian kita mestilah berpandukan kepada Bismillah. Okay. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Dan juga yang terakhir kita lalui sebelum ini adalah Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya di dalam surah Al-Fatihah ni. Sebab tu kalau kita baca Quran ni,
Kalau kita baca Quran ni bermula pada kita ikut turutan, bermula pada surah Al-Fatihah. Bila kita baca tu dan kita fahami sampailah ke hujung juzuk 30 tu, sebenarnya dia adalah satu cerita yang sangat lengkap. Tengok macam mana Allah SWT bawa daripada surah Fatihah masuk surah Al-Baqarah, masuk surah An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya tu. Semua tu dia ada plot cerita yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mula-mula sekali Allah SWT memperkenalkan diri dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah SWT tak memperkenalkan diri dia dengan garang. Tuhan yang maha adil, Tuhan yang jabbar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang azim, besar dan sebagainya, agungnya. Allah SWT memperkenalkan diri dia dengan sifat Ar-Rahmanirrahim. Kan? Kita mula-mula bila kita berkenalan dengan manusia, orang pun, first impression yang kita akan kata positif apabila first impression kita tu ataupun sikap orang itu, attitude perangai orang itu bersifat Rahman Ar-Rahim lah, bersifat yang pemurah lagi maha penyayang. Bukan mula-mula kenal tu dah start garang kan. Kita pun akan bagi tanggapan yang buruk terhadap dia, walaupun kita tak tahu sebaliknya tu mungkin sebenarnya baik, tapi itulah tanggapan pertama kita. Bila kita kenal dengan orang, kita mesti nakkan tanggapan yang baik. So macam tu juga Allah SWT mempersembahkan dirinya di dalam surah Al-Fatihah dengan Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau saya patah sikit je belakang tu sikit, tak apa, saya bacakan je. Ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengingatkan, itu ada belakang tu kan. Hadis ni, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan juga Al-Hakim. Nabi SAW juga mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang ada rasa rahim, maksudnya ada rasa sifat kasih sayang, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, akan dirahmati oleh Tuhan yang Rahman. So Allah SWT itu sendiri bersifat Ar-Rahmanir-Rahim, dan Allah minta kepada hamba-Nya untuk bersama-sama bersifat, bukanlah kata sifat macam Allah SWT tu, tapi nak katanya ada sifat kasih sayang yang Allah SWT ajarkan kepada kita. Apabila kita ni manusia mempunyai sifat kasih sayang, maka Allah SWT akan sayang kita. Kan? So itu pulangannya lah, bila kita buat baik dengan orang, orang akan buat baik dengan kita. Bila kita berkasih sayang, berlemah lembut dengan orang, orang pun akan berlemah lembut dengan kita. So itu apa yang Allah SWT ajar. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah kata sayangilah orang-orang yang di bumi, manusia lah. Allah SWT kata, dalam hadis Nabi SAW kata berbuat baiklah, berkasih sayanglah dengan orang-orang yang di bumi, yarhamkum man fis sama, supaya kamu akan disayangi oleh Allah, ataupun kamu akan disayangi oleh mereka yang berada di langit, malaikat dan sebagainya. Kan? So itu pulangannya, kita buat baik dengan manusia, malaikat buat baik dengan kita. Bila malaikat buat baik dengan kita, adalah keberkatan yang ada bersama dengan kita, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu antara 3 ayat pertama yang Allah SWT sentuh dalam surah Fatihah. Okay, cumanya dia macam kita pun manusia, dia kalau baik, maksudnya lemah lembut je setiap masa, tapi tak ada tegasnya pun tak boleh juga. Ataupun kita ni manusia, bila kita ni tegas sepanjang masa, tak ada sifat kasih sayang, tak ada sifat simpati, tak ada sifat belas kasihan pun tak boleh juga. So dia kena seimbangkan antara kasih sayang dan juga sifat tegas tu. Kerana dalam ketegasan itu juga adanya sifat kasih sayang. Tegas yang baik lah kan, bila kita bertegas dalam keadaan yang baik. Okay? Bila kita bertegas dalam keadaan yang baik, sebenarnya ada kasih sayang di dalam itu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sambung dengan ayat yang keempat. Selepas Allah SWT sebut Ar-Rahmanir-Rahim, Allah SWT sambung ayat keempat kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung. Allah kata Malik Yaumiddin. Okay? Malik Yaumiddin dalam qiraat yang kita baca, Hafs an Asim, kita baca dengan qiraat Malik Yaumiddin ayat keempat tu. Malik membawa maksud yang menguasai, Yaumiddin hari pembalasan. Ad-din tu sebenarnya maksudnya agama, tapi kat sini agama tu membawa maksud hari pembalasan. Okay. Kita tengok apa Hamka kata dalam perhentian pertama. Dia kata kita ertikan yang menguasai. Apabila maliki kita baca dengan memanjangkan ma pada maliki, dan kita ertikan yang empunya hari pembalasan kalau kita baca hanya maliki sahaja dengan tidak memanjangkan ma. Okey.
Yang ni dia bahasa Arab sikit lah kan, tapi saya cuba ringkaskan untuk pemahaman kita. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita ni bila kita baca Quran, kita baca dengan qiraat Hafs an Asim. Itulah bacaan kita, ataupun saya boleh katakan majoriti bacaan kita di dunia Islam ini, kita banyak berpegang kepada Hafs an Asim. Tapi qiraat yang kita baca Hafs an Asim ni, sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, itu nak kata besarnya, luasnya ilmu Allah SWT ni, kita punya bacaan ni, kita baru baca satu daripada 14 cara bacaan yang dibenarkan ataupun yang dibaca oleh Nabi SAW. Kita ni baru baca satu daripada 14. Dia ada 7 imam besar, satu imam besar tu ada 2 anak murid. So dia ada, jadi 7 kali 2 tu dia jadi 14 lah cara bacaan. So kita ni kita baca dengan qiraat Hafs anak murid kepada Asim. So kita baru baca satu daripada 14 qiraat. So ada banyak lagi qiraat-qiraat yang lain, tapi at least kita dapat satu, Alhamdulillah lah kan. Kita baca pun memang tak boleh campur-campur. Bila kita baca tu, dia punya peraturannya kita kena konsisten. Satu qiraat, satu qiraat. Nak baca qiraat lain, okay, kita akan kena ubah qiraat lain. So kita kena konsisten qiraat lain pula. Dia tak boleh campur-campur macam tu. Contohnya dalam solat tu, dalam rakaat pertama tu bercampur-campur di qiraat tu, qiraat ni tak boleh. Tapi bila rakaat pertama dia baca satu qiraat, rakaat kedua dia baca qiraat lain, itu tak ada masalah. Kan? Dia ada peraturan-peraturan dia lah. Okay, jadi, dalam qiraat yang lain, kita baca Hafs an Asim, kita baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin kat sini, dia jadi fa'il kan, Maliki. Malaka maksudnya yang malaka tu, perkataan malaka tu, Maliki tu, perkataan malaka tu maksudnya memiliki lah, memiliki, mempunyai. Sama macam bahasa Melayu kan, memiliki. Tapi bila Malik maksud dia jadi pemilik. Kan dia jadi pemilik. So bila jadi pemilik, so kita kata Allah Subhanahu Wa Taala ini Malik Yaumiddin, dialah pemilik kepada hari pembalasan nanti. So bila pemilik ni, bila kita ni owner pada satu tempat tu, pada satu sama ada tempat ataupun tuan empunya barang, so ikut kita lah, kita nak buat apa, betul tak? Bila kita adalah owner rumah sebagai contohnya, so kita berhak lah nak renovate rumah kita ke, nak susun rumah kita macam mana ke, sebab kita owner. Kita adalah malik, pemilik kepada rumah contohnya. Okay? Ataupun kita ni pemilik kepada barang, ikutlah kita nak pakai barang kita tu macam mana ke, sampai lunyai dan sebagainya, itu kita. Sebabnya kita adalah pemilik. Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata dia adalah Malik Yaumiddin, Tuhan kepada hari kiamat nanti, dia adalah pemilik kepada hari kiamat nanti. So ikut Allah Subhanahu Wa Taala lah macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak membalas, sama ada membalas jasa dengan baik atau membalas keburukan tu dengan azab. So ikut Allah Subhanahu Wa Taala nak buat macam mana. Kan? Ikut Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi syafaat ke tidak, ikut Allah Subhanahu Wa Taala nak memaafkan ke tidak, semuanya adalah di atas ketentuan ataupun kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kan? Itu maksud dia. Okay. Satu lagi qiraat bacaan adalah Maliki Yaumiddin. So Malik, okay, Malik, perkataan Malik bila dia tak ada alif tu, Malik, dia membawa maksud, kalau kita terjemah ke bahasa Melayu, raja. Malik Saudi, Raja Saudi. Malik Mamlakat Al-Maghribiyah, Morocco macam tu. So Malik, sama macam kita, Malik Madizi itu maksudnya raja, sultan. Okay? So satu lagi, Malik Yaumiddin, bukan maksud dia pemilik hari pembalasan, tapi dia boleh membawa maksud raja ataupun raja kepada hari pembalasan nanti. So dekat sini, kedua-dua bacaan ini boleh membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala adalah raja dan juga pemilik kepada hari pembalasan nanti. So samalah macam raja pun kan, raja pun dia ada kuasa dia. Kita janganlah compare kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerajaan di atas muka bumi. Memang tak boleh nak disamakan lah. Tapi kita tengok kalau di atas muka bumi pun raja tu ada satu kuasa yang sangat besar dalam satu negara. Sebagai contohnya, apatah lagi Allah SWT nanti mempunyai kekuasaan yang sangat besar di hari akhirat nanti. So Allah SWT adalah Maliki dan juga Maliki Yaumiddin. So itu yang dimaksudkan dalam dua qiraat yang berbeza kat situ. Okay. Kemudian kita tengok perenggan seterusnya. Hamka sambung lagi, Hamka kata di sini dapatlah kita memahamkan betapa erti ad-din, kita hanya biasa memberi erti ad-din dengan agama. Macam saya kata tadi, din tu maksudnya agama, ad-dinun nasihah. Okay, agama itu menasihati. Okay. Padahal ia pun bererti pembalasan.
Tapi biyaumiddin, maliki yaumiddin ni bukanlah maksudnya raja kepada hari agama. Hari agama apa pula kan? Kalau kita Google hari agama, dia keluar benda lain. Memang dunia kita ni kan sekarang ni semua perayaan nak diharikan kan. Hari itu, hari ini, hari tangan kiri, hari itu, hari ini kan. Ada benda yang baik, kira tak ada masalah lah. Hari purple, hari biru. So tadi saya type hari agama pun keluar juga. Oh, rupanya kita ada hari agama. Tapi perayaan hari agama tu tak bolehlah kita nak ikut. Dia meraihkan semua agama pula nanti kan. So itu cerita lain pula. Tapi hari agama kat sini membawa maksud, Yaumuddin kat sini membawa maksud hari pembalasan. Okay? Memang menurut Islam segala gerak-geri hidup kita yang kita laksanakan tidaklah lepas dari lingkungan agama dan tidak lepas dari salah satu hukum yang 5, wajib, sunnah, haram, makruh dan jaiz. So ini kehidupan kita sebagai seorang Islam, kita memang tak dapat lari daripada kehidupan yang mempunyai hukum. Okay, sama ada wajib, sunnah, haram, makruh dan jaiz. Dia tak ada selain daripada 5 ni. Dia mesti antara 5 ni. Okay? Tak benda tu wajib, tak benda tu sunat, benda tu sekadar boleh dibuat. Kan? Dan hukum hakam ni memang boleh berubah. Itu benda biasa. Tuan-tuan dan puan-puan jangan pelik. Dulu diharamkan, hari ni dihalalkan, tapi bukanlah kata halalkan yang haram-haram yang halal tu pada benda-benda yang telah tetap haramnya. Tidaklah kata arak dulu haram, hari ni tiba-tiba jadi halal. Tak boleh. Kan? Tidaklah makan khinzir tu haram dulunya tapi hari ni tiba-tiba boleh. Dia bukan macam tu. Tapi ada benda-benda yang bersifat duniawi yang dulunya menjadi haram, hari ni boleh menjadi halal sekiranya yang mengharamkannya tu hilang dah. Kan? Saya bagi contoh mudahnya, perubahan hukum hakam ni pasal makan lah. Kan? Makan ni bila kata kalau tak makan, sakit dan menjejaskan kehidupan, so makan tu boleh jadi wajib. Makan pun boleh jadi wajib kan. Tapi kalaulah makan tu dia tu dah berpenyakit sangat dah kan, dah terlampau-lampau penyakit dah, dan makan tu boleh memudaratkan diri dia, memudaratkan yang sangat teruk, so boleh jadi haram untuk dia makan benda tu. So hukum tu boleh berubah. Tapi dalam keadaan biasa tak ada masalah, dia jadi harus. Macam tu. Sama juga macam solat. Solat ni wajib kan, solat ni wajib, tak ada siapa boleh sangka solat tu wajib. Tapi apabila dia solat di tengah-tengah highway, kan, solat tengah-tengah jalan, solatnya boleh menjadi haram. Sebab apa? Sebab boleh membahayakan orang lain. Solat tengah highway kan bahaya kan. Kereta pula lalu lalang sebagainya tu. So dia boleh jadi haram. Sebab apa? Sebab dia boleh membahayakan nyawa orang lain. So bukanlah solat tu haram sebab solat tu haram. Tapi disebabkan kesalahan dia solat di tengah-tengah highway tu yang membuatkan dia jadi haram. So itu biasa. Hukum hakam ni kita jangan pelik, dia akan berubah mengikut kesesuaian zaman dan juga tempat. Tapi dia tengok juga tidaklah semua hukum hakam berubah. Yang mana yang telah haram, orang kata apa, secara qat'inya itu telah haram, secara orang kata apa, secara tetapnya itu telah haram, benda itu memang tidak boleh diubahlah. Kan, judi haram, memang haram lah sampai ke bila-bila. Rasuah haram, memang haram lah sampai ke bila-bila. Dia tidak ada perubahan-perubahan kat situ. Okay, so itu yang dimaksudkan. Dan semuanya kelak akan diperhitungkan di hadapan hadirat Allah SWT di akhirat. Baik akan diberi pembalasan yang baik, buruk akan diberikan pembalasan yang buruk. So Yaumuddin tu adalah hari agama. Maksud saya kata kat agama kat sini, kita hidup ni memang tak dapat lari daripada agama. Memang bangun tidur kita akan orang kata apa, akan berputar antara 5 hukum ini, dan akhirnya nanti di hari kiamat 5 hukum ni lah yang akan dihisab, yang akan dinilai kan. Wajib kita buat ke tak, sunnah kita buat dapat ekstra pahala, haram ada buat ke tak, kalau buat dosa, makruh ada buat ke tak, kalau makruh ni dia benda yang tidak disukai, so kurang sikit pahalanya. So semua ni akan dinilai di hari kiamat nanti, dan yang memberikan itu adalah Allah sendiri dengan jalan yang seadil-adilnya. So siapa yang akan bagi keputusannya nanti tu kan, siapa yang akan menentukan bila kita masuk exam, yang akan menentukan peperiksaan tu lulus ke dan sebagainya tu adalah bergantung kepada pemeriksa lah. Pemeriksa kata lulus, pemeriksa kata tak lulus kan. Jadi siapa orang kata pemberi keputusannya di akhirat nanti, tidak lain tidak bukan adalah Tuhan yang Maha Adil, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So bila Allah yang bagi keputusan, memanglah sangat adil. Tidak ada lagi bias, tak ada lagi keraguan terhadap ketetapan yang Allah SWT bawakan. Okay? Okay. Kemudian kita sambung lagi, Hamka sambung lagi dalam karangan dia, dia kata apabila kita telah membaca sampai di sini,
timbullah perimbangan perasaan dalam kalbu kita. Hamka ni dia orang yang falsafah, orang yang puitis. So bahasa-bahasa dia tu bahasa-bahasa puitis. Dan kalau tak silap saya, yang buku yang kita baca ni pun sebenarnya dah orang kata apa, dah diolah sedikit bahasanya supaya, sebabnya kalau tengok buku-buku lain karya Hamka ni memang pekat lagi lah kan bahasa Indonesianya. So ini kita boleh nampak alhamdulillah bahasanya tu kita boleh fahami lah kan. So dia kata apabila kita telah membaca sampai di sini, timbullah perimbangan perasaan dalam kalbu kita. Jika tadi seluruh jiwa kita telah diliputi oleh rasa rahmat, pancaran Rahman dan Rahim Allah, ia harus dibatasi dengan keinsafan bahawa betapapun Rahman dan Rahimnya Allah SWT, tapi dia adil juga. Maksudnya kat sini Hamka kata, bila kita baca kat sini, sebenarnya kita kena sedar, ataupun mungkin alhamdulillah kita tersedar, bahawasanya dalam Rahman dan Rahim Allah, maksudnya dalam Allah SWT sayang dengan kita, lembut dengan kita dan sebagainya, Allah SWT juga dia bersifat adil. Nak kat sini menunjukkan bahawasanya bukanlah maksudnya kita ni orang kata apa, semua benda akan terlepas di atas muka bumi ni ataupun terlepas di akhirat nanti. Tidak, kerana Allah SWT juga Tuhan yang adil. Dalam Quran kita akan sentiasa tengok ada seimbang antara dua benda ni. Bukan Allah cerita syurga sahaja, tapi Allah cerita juga neraka. Kenapa pula kan nak spoil mood kan? Kan kita eloknya kita happy-happy je lah kan sampai ujung. Tapi tak, Allah SWT memang nak kita happy, memang Allah SWT nak kita masuk ke dalam syurga, tapi Allah SWT tetap memberikan peringatan supaya kita sedar. Supaya kita happy tu taklah sampai tahap kita telah melakukan kesilapan. Sebab tu dalam Allah SWT cerita tentang syurga, Allah SWT ceritakan juga tentang neraka. Allah SWT cerita tentang sifat orang mukmin, Allah cerita juga sifat tentang orang kafir dan munafik. Bukan Allah nak galakkan jadi orang kafir dan munafik, tapi Allah SWT nak suruh kita beringat supaya tidak menjadi seperti orang kafir dan munafik. So sama juga macam ayat ni, Allah SWT dah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun Allah SWT Tuhan yang Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan ampunkan dosa. Allah mampu nak ampunkan dosa kita walaupun dosa kita banyak, tapi bukanlah Allah SWT nak kita ni ambil kesempatan. Itu maksudnya. Sebab Allah SWT juga bersifat adil. Sebab dia adalah pemilik Maliki Yaumiddin. Dia adalah raja dan juga pemilik kepada hari kiamat. So itu peringatan di kat sini. Itulah keseimbangan yang Allah SWT nak bawa dalam ayat ini. Saya ingat dulu waktu saya masih belajar di Maghribi, di Morocco, dalam kelas, orang kata apa, kelas luar kami lah, kelas petang dekat masjid tu. Kelas tu kami anak-anak Melayu je lah dengan seorang syekh besar kat Morocco yang hidup lagi syekhnya. Dia tanya kita orang, sebab kami ni anak-anak Melayu semua kan, baru-baru sampai, baru-baru nak belajar. So dia macam anak-anak lah dia layan kami. So dia tanya kita orang semua, dia kata, engkau semua ni nanti hari akhirat bila di hadapan Allah SWT, kan Allah nak hisab kita kan, Allah nak hitung kita, Allah nak check kita ni, amalan kita ni kan. So syekh saya tu kata, Syekh Mehdi Buzid, dia kata, engkau nak Allah nilai engkau dengan Ar-Rahmanir Rahim ke? Engkau nak Allah nilai engkau dengan Maliki Yaumiddin? Soalan tu dia tanya. Dia tanya kita semua lah. Dia kata, engkau nak Tuhan nilai engkau dengan Ar-Rahmanir Rahim ke? Engkau nak Tuhan nilai engkau dengan Maliki Yaumiddin? Mana satu? Macam tu. Kita nak Tuhan yang pemurah lagi maha penyayang, kita nak Tuhan yang adil. Bukanlah, tapi sebenarnya disclaimer lah sikit. Bukanlah kata kita boleh pilih, bukanlah kita nak suruh pilih yang tu baik, yang ni tak baik, bukan. Tapi soalan tu sebenarnya nak membuka minda. Contoh macam kita, bila kita contohlah ambil lesen dulu kan, lesen kereta, lesen motor kan. Kita nak orang yang nilai kita ambil lesen ni pegawai yang backing, yang garang tu ke pegawai yang macam okey lah, boleh lah, so boleh tolong-tolong, boleh kautim kan, okey boleh lah, sikit-sikit terlanggar lain tu okey lah, tak apalah kan, kita nak mana kan. So kita sebagai manusia yang nak benda yang baik sahaja, sudah pasti kita nak, orang kata apa, penilaian yang ringan lah, penilaian yang penilaian yang bersifat lemah lembut, yang boleh memaafkan kesalahan-kesalahan kecil kita tu kan. So itu sebenarnya Syekh tu tanya, kau nak Ar-Rahmanir Rahim ke kau nak Malik Yaumiddin? So mestilah kita jawab Ar-Rahmanir Rahim kan. Sebab kita berharap bahawasanya di hadapan Allah SWT nanti, bila kita dibentangkan buku amalan kita, semoga Allah SWT diskaun lah, na'udzubillah kan. Tapi kalau kita ada dosa tu, semoga Allah SWT
discountlah dosa-dosa kita tu, dan semoga kita boleh masuk ke dalam syurga terus tanpa dihisap oleh Allah SWT. Benda dia yang daripada sebelum-sebelum ni lagi kita sama-sama doa kan, saya pun selalu ulang, kita sama-sama doa, kita mohon pada Allah SWT untuk Allah SWT masukkan kita ke dalam syurga ni, orang kata tu fast track, terus masuk tanpa perlu transit dan berhenti sekejap, masuk ke dalam neraka, cuci sikit dosa, kemudian baru masuk dalam syurga. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, kita percaya bahawasanya orang beriman, pokok mana pun kita akan masuk ke dalam syurga, Alhamdulillah. Tapi sekiranya kalau ada dosa, kita akan dicuci dulu. Tapi kita berharap dengan Rahmanir Rahim Allah SWT, kita berharap dengan syafaat Nabi SAW, supaya tak payahlah kita transit walaupun sesaat dalam neraka. Sebab kita pun tidak akan, orang kata, sanggup untuk berada walaupun sekejap di dalam neraka. So kita mohon kepada Allah SWT untuk cepat masukkan kita terus ke dalam syurga Allah SWT. Okay. Tapi kenapa Allah SWT tak Rahman Rahim je sampai bila-bila? Kenapa perlu ada Maliki Yaumiddin ni? Kenapa perlu adil ni? Sebab keadilan itu adalah untuk mereka yang teraniaya di atas muka bumi. Kan? Atas muka bumi ni ada mereka yang teraniaya. So bila mereka yang teraniaya, yang tidak mendapat kebenaran di atas muka bumi, so bila di akhirat nanti, walaupun di akhirat nanti sebenarnya tak ada dah sifat hasad, dengki, iri hati, sombong tu dah tak ada dah di akhirat nanti. Bila kita masuk syurga ni, sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk, mazmumah tu dah tak ada dah. Tapi kalau kita fikirlah dengan otak dunia kita ini, orang yang telah melakukan kesalahan, kan, orang yang telah melakukan kejahatan, adil ke kalau dia terus fast track masuk ke dalam syurga tanpa dibalas kejahatannya yang telah dilakukan di atas muka bumi, kan? Itu soalan dia. Mungkin salah kecil-kecil tu tak apalah, itu yang salah kecil-kecil itulah yang kita mohon Allah SWT ampunkan, kan? Tapi ada kesalahan-kesalahan besar, kejahatan-kejahatan, penganiayaan yang dilakukan di atas muka bumi, takkanlah kita nak mereka terlepas begitu saja di akhirat nanti. So sebab tu Allah SWT juga dalam Ar-Rahmanir Rahim, dia juga Maliki Yaumiddin untuk menghukum kesalahan-kesalahan yang tidak diadili di atas muka bumi. Itu fungsi dia. Kenapa Allah SWT ni ada dua-dua. Ada sifat Ar-Rahmanir Rahim Tuhan, dan ada juga sifat ketegasan yang Allah SWT nak bawa. Okay? Kat sini menunjukkan satu keseimbangan lah. Okay? Bahawasanya Tuhan ni tidaklah sentiasa semua diskaun je, kan. Tapi tidak juga Allah SWT ni sentiasa terlampau rigid saja, kan. Tak ada rasa belas kasihan kepada kita. Sebab tu banyaknya Allah SWT bagi ambil wuduk pun boleh gugur pahala. Buat benda baik pun boleh gugurkan dosa. Gugurkan dosa, maksud saya tadi. Ambil wuduk pun boleh gugur dosa. So semua ni adalah dengan Rahman Rahim Allah SWT. Allah SWT bagi diskaun-diskaun tu. Ambil pahala, gugur dosa. Buat benda baik, gugur dosa. Semua tu adalah diskaun-diskaun yang Allah SWT bagi. Kalaulah Allah SWT ni adil, maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka Maliki Yaumiddin, sifat adil tu sahaja tanpa Rahman Rahim, maka semua benda yang kita buat tu, setitik-titik itu pun akan dihitung, akan dihisap di hari akhirat nanti. Macam tu. So kita mohon pada Allah SWT untuk sentiasa bersifat Rahmanir Rahim dengan kita. Okay. Boleh Jadi kita sambung kat situ. Sambungannya dia kata, Rahman dan Rahim tidaklah lengkap kalau tidak disempurnakan dengan adil. Memang ada manusia yang kerana amat mendalam merasa rahmat dalam dirinya dan meresap ke dalam jiwanya kasih sayang yang balas berbalas, memberi dan menerima dengan Allah, lalu dia beribadah kepada Allah dan berbuat bakti. Akan tetapi ada juga manusia yang tidak menghargai dan tidak mempedulikan Rahman dan Rahim Allah. Ini maksud saya tadi. Kalaulah sentiasa Rahman dan Rahim dia, sampai tahap manusia pun ambil lewa dengan sifat Rahman Rahim Allah SWT tu, kan. Dia semua diskaun je, so dia pun dah tak ada effort dah. Dia pun buat salah pun dah tak rasa apa-apa dah. Sebab apa? Dia tahu dah akan ada diskaun. So sebab itulah jiwanya diselimuti oleh rasa benci, dengki, khizid. Khizid kat sini maksudnya iri hati, cemburu dan khianat. Tidak ada rasa syukur, tidak ada terima kasih. Jahatnya lebih banyak dari baiknya. Kadang-kadang pandai dia menyembunyikan keadaan yang sebenarnya sampai dia mati keadaan tetap demikian. Tentu ini pasti mendapat pembalasan. Okay? Itulah Hamka bagi tahu. Bila Allah SWT tak ada sifat adil, maka manusia akan ambil lewa Rahman dan Rahim Allah SWT. Okay? So itu yang dia nak masukkan. Okay? Kita tengok perenggan seterusnya. Hamka sambung lagi. Di dunia ini yang ada hanya penilaian, tetapi tidak ada pembalasan manusia.
Okey, yang ni kita kena orang kata apa, faham sikit lah ayat ni. Di atas muka bumi pun ada pembalasan, ada pengadilan kan. Kita pun ada apa ni, polis, hakim, peguam semuanya tu kita ada, tak ada masalah. Cumanya itulah kita panggil mahkamah dunia. Yang mana mahkamah dunia ni dia terbuka lah. Kita manusia, so dia terbukalah kepada yang betul, yang salah, yang tersalah dan sebagainya. So itulah mahkamah dunia. So ada sahaja orang yang dizalimi, orang yang baik tapi diberikan hukuman, orang yang berbuat zalim tapi tidak mendapat hukuman dan sebagainya. So itu adalah mahkamah dunia. Itu benda yang bukan mustahil berlaku di atas muka bumi. Sebabnya penilaian itu adalah penilaian manusia. Tapi yang pentingnya, walaupun macam mana penilaian di dunia, sebab tu Allah SWT tu ada buka mahkamah di akhirat pula untuk menilai lagi sekiranya terlepas di dunia tidak bermakna akan terlepas di akhirat. Tu maksud dia. Jadi macam mana Allah SWT juga adalah Malik Yaumiddin dan juga Malik Yaumiddin, raja dan juga pemilik pada hari pembalasan. So nanti Allah sendiri yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah kan. Kalaupun terlepas di dunia tak semestinya akan terlepas di akhirat. So itu yang dimaksudkan dalam perenggan yang Hamka bagi tahu tadilah. Okey. Jadi kita sambung lagi. Kalau kita tengok dalam muka surat yang seterusnya tu ada satu syair bahasa Arab ni kan, yang saya nak kongsikan, Hamka kongsikan dalam ni. Dalam syair tu Hamka kata, ini syair Arab lah, Hamka bawa Hamka bawa dalam tafsir dia. Dia kata wa ainar ridha an kulli aibin kalilatun. Maksudnya, dan mata keredaan gelap tidak melihat cacat. Kama anna aina sukhti tubdil musawiya. Sebagaimana juga mata kebencian hanya melihat yang buruk sahaja. Syair ni sebenarnya nak menceritakan tentang mahkamah dunia. Dia kata kat dunia ni ainar ridha an kulli aibin kalilah. Dia kata mata keredaan, maksudnya mata-mata yang baik ni akan gelap tidak melihat cacat. Kan? Kat muka bumi ni, kat mahkamah dunia ni boleh jadi, tidaklah semua. Ada yang melakukan tugasannya dengan betul, alhamdulillah kan. So itu penghakiman yang betul dan sebagainya. Jadi kat sini dia kata, syair ni dia kata mata keredaan, maksudnya mata yang baik di atas muka bumi ni gelap, tidak melihat cacat. Itulah dunia. Kadang-kadang mata ni tak nampak cacat celimnya. Tapi kama anna aina sukhti tubdil musawiya, akan tapi sebagaimana juga mata kebencian hanya melihat yang buruk sahaja. So mata yang nak tengok benda benci ni akan nampak yang buruk sajalah, tak nampaklah benda yang baiknya tu. So itu atas muka bumi ni kan. Tapi di hari akhirat nanti perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah SWT boleh nampak segala yang cacat cela dan Allah SWT boleh melihat segala kebenaran. Okay? So itu yang dimaksudkan dalam syair Arab yang dibawakan. Okay, kita sambung lagi dalam perenggan seterusnya. Hamka sambung, Hamka kata, maka apabila Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah disambungkan dengan Malik Yaumiddin, barulah seimbang pengabdian dan pemujaan kita kepada Allah SWT. So bila bergabung tu Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin, barulah seimbang ibadah kita kepada Allah SWT. Sebab kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan pada masa sama kita tidak lupa kita juga beribadah kepada Tuhan yang memiliki hari akhirat nanti, yang akan tegas menentukan mana yang baik, mana yang salah, yang akan memberikan keputusan akhir terhadap kehidupan dunia kita. So bila kita beriman dengan bukan dua Tuhan, Tuhan yang sama, tapi sifat-sifat Tuhan yang baik yang pelbagai ini, kita akan sedar kan bahawasanya Allah SWT itu dalam Ar-Rahman Ar-Rahim dia juga Malik Yaumiddin, ataupun dalam Allah SWT itu tegas Malik Yaumiddin, dia ada Ar-Rahman Ar-Rahim dia. Okay? Itu itulah maksud ibadah dia. Hidup tidak berhenti hingga kini sahaja, akan ada sambungannya lagi. Memang hidup takkan sampai sini je lah. Kan destinasi akhir kita di akhirat nanti. Okay? Iaitu hari pembalasan, hari agama yang sebenarnya. Kita memuji Allah pemelihara seluruh alam dan pendidiknya. Kita memujinya kerana Rahman dan Rahimnya. Dan kita pun memuji kerana buruk dan baik yang kita kerjakan di dunia ini tidak terbuang percuma. Kan? Kita buat baik kat atas muka bumi ni kadang-kadang orang nampak, kadang-kadang orang tak nampak. Tapi di hari akhirat nanti yang orang tak nampak tu, Allah SWT tidak akan orang kata apa, buat-buat tak nampak, tapi Allah SWT akan memberikan perhitungannya.
memberikan ganjarannya. So itu Allah SWT. Melainkan akan diperhitungkan dan dibalasi dengan adil di hari akhirat nanti. Kan? So itu janji Allah SWT untuk orang kata apa, menilai dengan seadil-adil di hari akhirat nanti. Okay. Tak adalah benda baik yang kita buat tu yang tak dapat pembalasan Allah SWT. Okay. Semua benda baik akan mendapat balasan, dan tak adalah benda buruk yang dilakukan atas muka bumi ni akan terlepas begitu saja, tapi akan mendapat perhitungan daripada Allah SWT. Okay. Jadi itu yang Allah SWT terangkan dalam ayat yang keempat, iaitu Malik Yaumiddin. Okay, jadi kita dah dapat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Okay. Itu permulaannya Allah SWT memperkenalkan diri Allah SWT kepada kita. Kita sebagai pembaca Al-Quran, itulah flow dia, kita nampak Allah perkenalkan diri. Bermula dengan Allah kata dia segala puji bagi dia Tuhan sekalian alam. Dia bersifat pemurah dan maha penyayang, dan juga dia adalah pemilik pada hari kiamat. Okay. Kemudian barulah Allah SWT masuk kepada apa benda yang kita ni makhluk kena buat. Okay. Dalam satu tafsir yang ditulis oleh seorang ulama di Maghribi, Morocco, nama dia Muhammad Al-Maki An-Nasiri, okay, Syekh An-Nasiri, dia kata bermula daripada Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin sampai Iyyaka na'budu, ini semua adalah hak Tuhan, dia kata. Apa maksud hak Tuhan ni? Bukan maksudnya hak Tuhan ni Tuhan ni kena, orang kata apa, dia ada berkehendak kepada satu. Tak, Tuhan tak berkehendak. Kita manusia yang berkehendak kan kepada Tuhan. Tapi nak kata ini adalah hak Allah SWT yang perlu kita bagi kepada Allah SWT. Apa dia hak dia? Hak dia adalah untuk kita beriman kepada Allah SWT, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan juga pemilik hari kiamat. So ini adalah hak kepada Allah SWT. Sebab tu ayat seterusnya kita akan masuk dalam ayat kelima, okay, muka surat 98 tu, bawah tu, dia sambung dengan ayat kelima. Allah SWT berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, engkaulah yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Okay. Sampai iyyaka na'budu tu, Syekh An-Nasiri dia kata itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hak Allah SWT untuk disembah. Kita tak boleh nak argue lagi dah. Memang sembah, memang Allah SWT. Tak ada yang lain. Macam tu. Okay. Kita tengok Hamka cakap apa dalam penulisan dia. Dia kata kalimat Iyyaka kita ertikan engkaulah, atau boleh dilebih dekatkan lagi maknanya dengan menyebut hanya engkau sahajalah yang kami sembah. Okay. Di sini terdapat Iyyaka 2 kali. Hanya engkau sahajalah yang kami sembah, dan hanya engkau sahaja tempat kami memohon pertolongan. Kata na'budu kita ertikan kami sembah, dan nasta'inu kita ertikan tempat kami memohon pertolongan. Ini sekadar terjemahan lah. Dia nak bagi tahu terjemahan dia, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maksudnya hanyalah kepada kamu, hanyalah engkau sahaja wahai Allah, na'budu kami sembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau sahaja wahai Tuhanku, nasta'in kami memohon pertolongan. Okey, kami memohon pertolongan. So ini adalah ayat dalam surah Al-Fatihah ayat kelima. Okay. Lepas Allah cerita Tuhan tu macam mana kan. Tadilah saya tak ulang dalam kan. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian apa dia? Takkan Allah SWT tu macam tu je, apa functionnya kan bila Allah dah perkenalkan diri dia. So apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat tu Allah bagi tahu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu kami sembah, dan hanya kepada kamu kami memohon pertolongan. Dua benda tu sangat penting dalam kehidupan kita selaku orang Islam. Okay? Penting untuk kita beribadah hanya kepada Allah, dan penting kita meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT. Tapi kita pergi satu-satu insya-Allah. Hamka pun diterangkan benda ni satu persatu. Okay, kita tengok musad yang sama ni, tapi saya skip dia terus ke bawah. Yang tengah-tengah tu dia sekadar nak ceritakan perkataan-perkataan tu. Saya tak adalah nak beratkan sangat sebab dia ada bahasa Arabnya, bahasa Minangkabaunya. Situlah sebab Hamka ni dia antara bahasa yang dia betul-betul Minangkabau dan sebagainya kan. Jadi itu saya skip lah. Okay, perenggan dua yang terakhir tu, okay, dalam ayat ini bertemulah kita dengan tujuan. Itu kata. Dalam ayat ini bertemulah kita dengan tujuan. So itulah tujuannya. Tujuan kehidupan kita ni adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah SWT kata, dan tidaklah aku mencipta
jin dan juga manusia ni, melainkan untuk beribadah. Memang ibadah itulah kita punya purpose of life, sebab untuk kita hidup di atas muka bumi ni adalah untuk beribadah. Kan? Cumanya bila kita fikir ibadah tu dengan satu tafsiran yang luas, kita akan nampak semua kehidupan kita ni ibadah lah. Kita bangun pagi ibadah, kita pergi jogging ibadah, kita makan ibadah. Kalau kita nampak dengan yang luas, kita akan nampak alhamdulillah kehidupan kita ni semua ibadah. Bagaimana kena dengan cara ni. Sebagaimana telah kita maklumi pada keterangan di atas, Allah adalah Tuhan yang mencipta dan memelihara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb tu, Rabbun kat situ bawa maksud Tuhan yang maha mencipta dan memelihara. Sebab itu dia adalah ilah, dia adalah Tuhan yang disembah. Tidak ada ilah yang lain melainkan dia. Oleh kerana dia yang mencipta dan memelihara, hanya dia pula yang patut disembah. Sebab tu Allah SWT sebenarnya ayat 1, 2, 3, ayat 1, 2, 3, 4 tu, kita kata sebenarnya Allah SWT nak lay foundation, Allah SWT nak letakkan asas kepada kita. Lepas Allah cerita Tuhan ni Tuhan sekalian alam, Tuhan maha pemurah lagi maha penyayang, pemilik hari kiamat, takkan Allah cerita benda tu kosong saja. Tapi Allah nak bagi tahu, bila Allah cerita macam tu, maka tujuannya kita ni hidup adalah untuk sembahlah Tuhan sekalian alam tu. Sebab memang dialah pemilik kita. Sebab tu kita ni kena beribadahlah kepada Tuhan yang Rahman Rahim tu. Sebab itulah Tuhan yang akan, orang kata apa, bagi Rahman Rahim pada kita. Sebab itulah kita kena beribadah kepada Tuhan Malik Yaumiddin tu. Sebab hari kiamat nanti itulah yang akan bagi, Tuhan itulah yang akan bagi keputusan kat kita sama ada kita masuk syurga atau neraka. So sebab tu kita kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dialah Rabbun. Okay? Oleh kerana dia yang mencipta dan memelihara, hanya dia pula yang patut disembah. Adalah satu hal yang tidak wajar kalau dia menjadikan dan memelihara, lalu kita menyembah kepada yang lain. Takkanlah Tuhan Allah SWT yang menciptakan kita, tapi pulangannya kita pula sembah yang lain. Kan? Kalau dalam peringkat kita manusia pun, takkanlah orang tu dah tolong kita, tapi kita berterima kasih buat baik pada orang lain. Orang yang tolong kita tu, kita tak berterima kasih pula kan. So macam itulah keadaannya dengan Allah SWT. Dialah Tuhan yang mencipta kita, dialah yang lemah lembut dengan kita, Rahman Rahim, bagi kita hidup sihat dan sebagainya. Tapi ujungnya kita pergi beribadah kepada yang lain kan. Na'udzubillah, takkanlah itu. Okay. Kemudian kita sambung lagi perenggan seterusnya. Oleh sebab itu, ayat yang 5 ini memperkuat lagi ayat yang kedua. Ayat kedua tu yang mana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hanya dia yang patut dipuji, kerana hanya dia sendiri yang menjadikan dan memelihara alam, tidak bersekutu dengan yang lain. Kan? Segala puji-pujian bagi Allah tu, Alhamdulillahi, pemelihara dari sekian alam, Rabbul Alamin. Okay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah di atas didahulukan menyebutkan bahawa yang patut menerima pujian hanya Allah. Sebab hanya dia yang mencipta dan memelihara alam. Pujian kat sini ada pujian bersifat ketuhanan, bukan pujian manusia. Pujian manusia ni, siapa buat baik kita pujilah kan. Siapa yang berbuat baik kita pujilah. Tapi pujian kat sini Alhamdulillah adalah pujian bersifat ketuhanan. Maksudnya tiada Tuhan yang kita boleh puji, memang tak ada Tuhan lain pun, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dialah Tuhan sekalian alam. Adapun pada ayat iyyaka na'budu ini dilebih jelaskan lagi, hanya kepadanya dihadapkan sekalian persembahan dan ibadah, sebab hanya dia sendiri sahaja tidak bersekutu dengan yang lain yang memelihara alam ini. Okay. Kat sini saya kongsikan sedikit. Ini perbahasan dalam bahasa Arab, tapi saya rasa kita boleh faham insya-Allah. Sebabnya dalam bahasa Melayu pun kita ada. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok balik ayat Quran ni, ayat kelima ni, dalam buku Hamka ni dia tak ada teks bahasa Arab lah. Tapi saya percaya surah Fatihah ni tuan-tuan dan puan-puan boleh bayang lagi kan, bahasa Arabnya kan. So dalam ayat kelima ni, ayat kelima lagi kan, Allah SWT berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Sebenarnya kalau kita terjemah ke bahasa Melayu pun, sebenarnya ayat tu dia terbalik. Ayat tu dia terbalik. Kalau ikut struktur ayat yang betul, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi bukan maksud saya terbalik ni maksud salah. Nanti saya ceritalah kenapa diterbalikkan. Sepatutnya maksud saya ni dari sudut struktur ayat biasa, bukan ayat Quran, ayat biasa. Sepatutnya kita kata, kami sembah kamu, na'buduka ataupun na'budu iyyaka ataupun na'buduka, tak ada masalah. Wa nasta'inuka, kami sembah kamu, kami mohon pertolongan daripada kamu. Itulah standard ayat biasanya. Kita akan start dengan
Kami sembah kamu, kami mohon pertolongan dengan kamu. Tapi dalam ayat Quran ni Allah SWT terbalikkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Kat sini dalam bahasa Arab kita panggil at-taqdim wa ta'khir. Ada yang kita kedepankan, ada yang kita kebelakangkan. Sebab apa? Bukan saya saja. Allah SWT ni bila ayat Quran ni dia bukan saya saja buat, ikut suka nak belakang ke depan. Maksudnya buat saya saja, tak. Walaupun Allah SWT boleh saja ikut kehendak dia lah dia nak buat apa kan. Tapi setiap perbuatan yang Allah buat, Allah SWT susun ayat Quran ni adalah rahsia di sebaliknya. So dalam bahasa Arab, bila kita buat taqdim wa ta'khir, sebenarnya kat sini dia nak menunjukkan satu penekanan. Okay. Kalau saya buat dalam ayat bahasa pun lah, ayat bahasa Melayu kita ni lah kan. Apa beza kalau saya kata, saya percaya awak dengan hanya awak je saya percaya. Macam tu. Saya percaya kamu ataupun hanya kamu je saya percaya. Ada tak dia membawa satu, orang kata apa, makna yang lain antara dua tu? Bila kita dengar kan, bila kita dengar orang cakap dengan kita, oh aku percaya engkau kan. Dengan engkau je aku percaya, macam tu kan, engkau je aku percaya weh, macam tu lah kan. So dia ada membawa maksud yang dari sudut susunan ayat tu dia boleh membawa maksud yang lain. Bila kita kata aku percaya engkau, so boleh jadi aku percaya engkau, aku percaya juga orang lain, kan? Aku percaya engkau, aku percaya orang lain, aku percaya dia, kan? Tapi bila kita kata engkau je aku percaya, kan? So itu menunjukkan, nak menguatkan bahawasanya kita percaya dia je. Sebab memang betul-betul kita percaya dengan dia. Kawan kita, sahabat kita kan, bantu kita sebenarnya, so kita percaya dengan dia. Kita tak percaya dengan lain, kita percaya dengan dia je. Jadi macam tu juga dalam bahasa Arab ni, dalam ayat Quran ni, bila Allah SWT terbalikkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nak menunjukkan bahawasanya ya Allah, hanya engkau je, tak ada yang lain yang aku sembah, dan hanya engkau je ya Allah yang aku mohon pertolongan, tak ada aku minta pertolongan yang lain. Macam tu. So itulah rahsia di sebalik ayat Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia membawa satu makna yang eksklusif. Ibadah tu hanya untuk Allah, isti'anah tu juga adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dia ada perbahasan di panjang lain, nantilah saya akan kongsikan. Tapi nak katanya itulah tahap keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Okey. Jadi kita sambung sikit lagi berkaitan dengan ibadah dan juga isti'anah. Yang ni yang Hamka terangkan sedikit panjang. InsyaAllah lah dalam baki masa yang ada ni, saya ceritakan sikit berkaitan dengan ibadah dan juga isti'anah. Kan? Sebab timbul persoalan, kalau kita minta pertolongan dengan manusia tu kira macam mana pula kan? Kata hanya kepada Allah je boleh minta pertolongan. Jadi kita minta tolong orang tu, minta tolong orang angkat barang, minta tolong orang cuci kereta, minta tolong orang hantar pergi sekolah kan, ajar anak kita. So itu minta tolong tu. Sebab macam mana tu? Adakah ada syirik kat situ? Kan syirik pula kan. Sebabnya dalam Quran kata hanya kepada Allah kita minta pertolongan. So itu kita tengok kat sini insyaAllah. Jadi sekarang tentang erti ibadah, Hamka terangkan sikit. Dia kata erti yang luas daripada ibadah, saya lajukan sedikit lah sebab masa kita pun ada tinggal berbaki sikit je. Erti yang luas daripada ibadah ialah memperhambakan diri dengan penuh keinsafan dan kerendahan. Itu ibadah. Ibadah ni bila kita memperhambakan diri dengan penuh keinsafan dan kerendahan. Sebab tu ibadah ni kita tak pakai kat manusia. Beribadahlah kepada manusia, mana boleh. Beribadah kepada Allah je. Sebab kita nak memperhambakan diri dengan penuh keinsafan dan kerendahan. Dan dipatrikan lagi oleh cinta. Kita mengakui bahawa kita hambanya. Kita tidak akan terjadi kalau bukan dia yang menjadikan. So itu ibadah. Ibadah ni sampai tahap kita kasih dan sayang terhadap Allah SWT. Kita akui bahawa kita ni hamba dia. Dan kita beriman bahawa kita tidak akan terjadi kalau bukan dia yang menjadikan. Kan? So itu Tuhan. Itulah sifat ketuhanan. Kita beribadah kepadanya disertai oleh roja, iaitu pengharapan akan kasihannya. Bila kita beribadah kepada Allah SWT, dia ada dua. Dia ada al-khawf wal-roja. Al-roja maksudnya kita ada pengharapan. Siapa yang kat sini atas muka bumi ni, kita dekat atas muka bumi ni, kita kalau orang kata ikhlas kan, buat baik, kita tak mengharap balasan. Itu antara manusia. Tapi dengan Allah SWT, kita buat baik sebab kita nak balasan. Apa balasannya? Kita nak masuk syurga lah. Sebabnya itulah penghujungnya nanti. Tak ada orang nak buat baik tu, buat ibadah maksudnya kepada Allah SWT tu, buat saya saja. Kenapa solat ni? Saja-saja. Kan? Tapi kita kata solat tu kerana Allah. Apa maksud solat kerana Allah Ta'ala? Kita solat kerana kita berharap kita mendapat balasan yang baik daripada Allah SWT. Itu tak apa.
Itu berharap dengan Tuhan itu tak ada masalah. Sebab memang Tuhan itulah tempat kita berharap. Tapi yang tak boleh ni kita berharap dengan manusia kan. Kita buat baik sebab kita berharap dengan manusia, itu yang tak boleh kan. Kat situlah timbulnya keikhlasan. Jadi dia kata kat sini, sehingga jika pun kita cinta kepada yang lain, hanyalah kerana yang lain itu nikmat dari dia. Kalaupun kita cinta yang lain, yang cinta yang hakiki sebenarnya kepada Allah SWT. Tapi kalaupun kita cinta yang lain tu atas dasar ibadah kepada Allah SWT. So tu saya kata tadi, ibadah ni jangan fikir solat, zakat, puasa je. Kehidupan kita ni adalah beribadah sekiranya kita memang niat beribadah dalam kehidupan. Sebab tu Hamka kata kat situ, misalnya dia kata apa kat situ, dia kata kita mencintai anak dan isteri, harta dan benda, atau kita mencintai tanah air tempat kita dilahirkan ataupun yang lain-lain kan. So boleh tak kalau kita kata kita cinta anak dan isteri, suami dan sebagainya, maksudnya kita tak cinta Allah? Bukan. Maksudnya bila kita cinta Allah SWT tu kita beribadah. Tapi bila kita mencintai makhluk ataupun duniawi atas dasar ibadah kepada Allah SWT, itu tak ada masalah. Kan? Sayang anak kerana Allah SWT. Biasalah. Sayang negara kerana Allah SWT. Sayangkan kerja kerana Allah SWT kan. Sebab nak bagi jasa, itu tak ada masalah. Tapi kalau hubbud dunia, memang sayang dunia semata-mata dunia, sebab nak mengharapkan balasan dunia, itu yang tidak dikira sebagai ibadah kepada Allah SWT. Okay? Semuanya itu adalah kerana nikmat dari dia, tidak dapat kita mencintai yang lain langsung di samping mencintai dia. Kerana kalau ada cinta lain di samping cinta kepadanya, itulah cinta yang terbagi. Apabila telah terbagi, itulah pangkal dari syirik. Ayat Amka tu kan, puitis. Jadi dia kata, kalau kita ada cinta selain pada cinta Allah, maka cinta itu akan terbagi. Dan apabila telah terbagi, maka timbullah syirik kepada Allah SWT. Sebab dia tak esalah kepada Allah SWT. Okay? Kemudian perenggan seterusnya dia kata, dan tidak ada pula yang lain, hanya kita puja atau kita sembah yang berupa ibadah, kerana yang lain itu semuanya adalah makhluknya belaka. Okay. Sikit lagi, dia kata, kita diperintahnya hormat kepada yang patut dihormati. Kita disuruhnya kasih kepada ibu bapa, setia pada negara dan raja atau kepala negara. Dan kita diperintahkannya supaya hormat kepada guru. Semuanya itu kerana kita kerjakan, kerana Allah yang menyuruhnya. Siapa yang suruh kita hormat ibu bapa? Allah SWT. Maka hormat ibu bapa itu menjadi satu ibadah. Walaupun cinta tu hanya milik Allah SWT, tapi cinta kita terhadap ibu bapa itu adalah di atas arahan Allah SWT, maka itu adalah ibadah. Macam tu. So cinta yang hakiki adalah pada Allah, tapi cinta pada makhluk yang berlandaskan kepada ibadah, itu tak ada masalah. Tapi cinta kepada hubbud dunia, cinta terhadap dunia yang mengharapkan balasan dunia, itu bukanlah ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, kemudian datanglah isti'anah, iaitu memohon pertolongan. Pada ayat ini kita disuruh mengucapkan pengakuan bahawa hanya dia tempat kita memohonkan pertolongan. Dengan demikian kita mengakui bahawa kita sendiri tidaklah berkuasa untuk mencapai segala rencana yang telah kita cadangkan di dalam hidup ini. Kita kena sedar sebagai manusia, kita ni tidak berupaya langsung sebenarnya, melainkan kalau Allah izin. Sebab itu kita memohon pertolongan, isti'anah daripada Allah SWT untuk Allah SWT bantu kita dalam setiap apa yang kita buat. Sebab kita ni tidak terdaya, kita ni tak berdaya. Bukan isu umur, bukan isu kemampuan dan sebagainya. Isunya kita memang tidak berdaya sebagai manusia, melainkan Allah SWT yang bantu. Sebagaimana telah diterangkan di atas tadi dengan menyebut iyyaka nasta'inu, telah terkandung lagi tauhid di dalam memohonkan pertolongan. Apa maksud tauhid? Tauhid itu adalah menyatukan. Itu sebenarnya maksud tauhid. Subjek tauhid. Apa maksud tauhid tu? Tauhid itu adalah menyatu, mengesakan Allah SWT. Maksudnya tidak ada dua. Hak Tuhan itu hanya satu. So bila kita iyyaka nasta'in, kita telah mengesakan bahawasanya pertolongan itu hanyalah daripada Allah SWT. Okay? Itu yang dimaksudkan. Okay. Cuma perenggan seterusnya bawah tu, saya ringkaskan, dia kata, Hamka kata, jangan kita campur adukkan di antara isti'anah dengan mu'awanah. Dia ada dua dalam perbincangan ni. Satu kita panggil isti'anah, satu kita panggil mu'awanah. Itu kan ada yang baris yang pertama tu. Okay. Di dalam hal memohonkan pertolongan, kita tetap hanya pada Allah. Itu kita basic, kita faham. Kita minta pertolongan ni hanya kepada Allah SWT dan itu kita panggil isti'anah. Tapi kita dengan manusia, kita bukan nama dia isti'anah tu, yang kita minta tolong dengan manusia tu.
kan. Dia kata di antara kita manusia sesama manusia, makhluk sesama makhluk pun diperintah Allah supaya saling tolong menolong. Kan kita meminta tolong. Minta tolong, tolong ni, tolong itu kan. Itu Allah SWT tak larang. Sebab tu dalam surah Al-Ma'idah Allah SWT kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonglah antara kamu pada benda-benda kebaikan. So itu kita panggil muawanah, sama-sama tolong. Sama-sama tolong itu Allah SWT kata itu antara manusia, itu tak jadi isu. Kan? Yang Allah SWT cerita kat sini adalah isti'anah. Nasta'in itu isti'anah, maksudnya antara kita dengan Tuhan. Macam tu. Okay? Namun di dalam ayat muawanah ini bertemu lagi intisari betul. Okay. Artinya sebagai Muslim yang sedar akan nilai imannya, di dalam isti'anah kita tetap hanya kepada Allah. Itu basic. Isti'anah ni memang Allah je. Akan tetapi terhadap orang lain kita sudi menolong sebab melaksanakan perintah Tuhan juga. Kita tahu sabda Nabi bahawa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Setiap orang berusaha dan bekerja menurut bakatnya. Doktor menolong orang sakit, sedangkan orang sakit datang meminta tolong dan diberi ubat. Macam saya kata tadi lah. Boleh tak kita kata, sakit-sakit tak naklah jumpa doktor. Kenapa? Minta tolongan Tuhan je. Mana boleh minta tolongan doktor? Itu lain lah tu. Itu dia tak dapatlah konsep dia. Konsepnya adalah muawanah. Kita sama-sama saling tolong. Kita tak ada ilmu perubatan, orangnya ada ilmu perubatan. So kita minta tolong. Bagi tahu apa dia yang kita boleh buat untuk kita sembuh. Kan? Tapi pada hakikatnya, walaupun kita pergi jumpa doktor, walaupun kita minta ubat dan sebagainya, akhirnya nanti yang kita basic yang kita pegang bahawasanya semua ni tidak akan berlaku tanpa izin Allah SWT. Jadi dalam kita ikhtiar itu, kita kena isti'anah juga kepada Allah SWT untuk, ya Allah tolonglah dengan usaha yang aku buat, pergi jumpa doktor, pergi minta ubat ni, aku akan diberikan kesembuhan oleh Engkau. Diberikan kesembuhan oleh Engkau Tuhan, bukan daripada doktor tu. Doktor tu sebagai wasilah, penghubung ataupun orang kata apa, usaha kita di atas muka bumi. Guru menolong muridnya dengan mengajarnya tulis dan baca serta ilmu yang lain, kan? Kita bila kita hantar anak, kita sendiri pun bila kita belajar, kita memohon pertolongan daripada guru itu untuk mengajar kita, kan? Tapi ni satu benda yang saya pegang, saya pun mengajar kan. Waktu awal-awal dulu kan, bila kita mengajar tu kadang-kadang bila dapat result tak memuaskan hati tu, kita pun fikir apalah silap aku kan. Memang ada silap lah kan, kita cuba improve diri. Tapi ada seorang, ada satu kata-kata ni daripada seorang kiai di Indonesia ni, dia kata, ajar itu adalah usaha kita, tapi kefahaman itu adalah milik Allah. Kan? Bila saya dengar tu, tersentak juga hati kan. Maksudnya kita bolehlah ajarnya, bolehlah pakai teknologinya, pakai LCD-nya, bentang itu, bentang ini, PowerPoint dan sebagainya. Walaupun macam mana pun usaha kita tu, kita kena isti'anah dengan Tuhan supaya Allah SWT bagi kefahaman tu kepada anak murid sebagai contohnya kan. Sama kita pun hantar anak ke sekolah, kadang-kadang kita mengharapkan cikgu ni tolonglah ajar betul cuci-cuci anak kita. Kadang-kadang cikgu pun dah usaha macam-macam lah. Tapi last kali kita kena faham, kefahaman tu bukanlah diberikan oleh cikgu, tapi diberikan oleh Allah SWT kepada student tu. Jadi kita mohon pada Allah SWT isti'anah pada Allah SWT untuk Allah bagi kefahaman kepada manusia. Okay, so itu antara contoh-contoh, saya lajukan je lah. Itu antara contoh-contoh muawanah yang Allah SWT terangkan. So kita fahamlah bahawasanya yang dalam iyyaka na'budu itu tak ada pecahan lah. Ibadah memang Tuhan je. Tak ada ibadah manusia, ibadah Tuhan tak ada. Ibadah memang Tuhan je. Tapi bila pergi kepada nasta'in, iyyaka nasta'in, pertolongan. So pertolongan ni ada pertolongan manusia, itu kita panggil muawanah, dengan ada pertolongan daripada Allah SWT. Dua-dua tu tak ada masalah. Tapi pertolongan kepada manusia tu pada hakikatnya pertolongan yang sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Jadi disebabkan itu kita mohon Allah SWT untuk tolong kita. Okay? Jadi itu saya rasa itulah saya simpulkan tafsiran Hamka terhadap sampai ayat terakhir kita belajar, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh? So sebelum saya tutup, saya sekadar nak kongsikan beberapa, yang ni tak ada lah dalam buku tafsir ni, sekadar saya nak kongsikan beberapa hadis Nabi SAW sebagai penutup lah. Bila kita cerita tentang mintalah dengan Tuhan ni, memang dalam Quran Allah SWT memang suruh mintalah. Allah SWT tidak pernah jemu untuk suruh kita minta. Kan? Memang dalam Quran Allah berkata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku akan
perkenankan doa permohonan kamu. So mintalah. Dia macam bila kat kita kat dunia ni, bantuan tu banyak kan. So mintalah. Bantuan tu kita ada nak bagi. Tapi kalau nak banding dengan bantuan Allah SWT, lagilah banyak kan. Okay, jadi antara hadis yang saya nak kongsikan yang terakhir lah, insyaAllah bagi masa ni, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmizi, dalam Jami' Tirmizi. Nabi SAW kata, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'alahul milha wa hatta yas'alahu shis'a na'lihi idham qata'a. Okay, maksudnya, dia kata, Nabi SAW kata, hendaklah kalian ni berdoa dan meminta kepada Allah segala hajatnya. Mintalah. Nabi kata, mintalah apa-apa. Hatta jika ingin meminta garam atau tali kasutnya apabila ia terputus. Ini dalam hadis Nabi ya. Nabi kata mintalah dengan Allah, mintalah apa-apa pun dengan Allah. Apa hajat kamu, kamu minta. Walaupun yang kamu nak minta tu garam, dan juga kamu nak minta tali kasut baru sebab tali kasut kamu tu putus. So kat sini, kan, kenapalah Nabi sebut garam, tali kasut terputus? Ini nak menunjukkan hatta benda seremeh itu pun Allah kata mintalah dengan Allah SWT. Apatah lagi benda yang besar kan. Takkan Allah tak mampu. Allah tu berkemampuan, sangatlah kaya, sangatlah berkuasa. So dia boleh bagi apa-apa saja, sama ada benda tu besar ataupun benda tu remeh. Jadi kat sini, dalam syekh yang mensyarahkan hadis pun dia kata, memang kat sini Nabi SAW nak tunjukkan bahawasanya mintalah apa-apa, memang Allah SWT akan bagi insyaAllah dengan kehendak Allah SWT. Dalam hadis yang lain juga, Nabi SAW berkata dalam Sahih Muslim, Nabi kata, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amta. Wahai hambaku, kalian semua kelaparan kecuali orang yang aku berikan makan. Allah sendiri kata, kamu semua ni memang orang lapar ni, kita ni semua ni lapar. Sama ada lapar makanan, laparkan rezeki, laparkan pertolongan dan sebagainya. Semua kita ni lapar kecuali kalau Allah SWT bagi. Fastata'imuni uta'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, nescaya aku akan berikan. So Allah kata, bila kau dah tahu kau tu lapar, mintalah, Allah akan bagi insyaAllah kan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksuku. Wahai hambaku, kalian semua ni tidak berpakaian, serba kekurangan, tak ada rezeki, tak ada pakaian, tak ada tempat tinggal, tak ada orang kata apa, perlindungan, kecuali aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku akan berikan. So Allah nak kata, mintalah, kan, mintalah. Okay, hadis yang seterusnya, sesi yang terakhir lah kot. Okay, cukuplah 3 kan. Pesanan Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Idza sa'alta fas'alillah, Nabi kata. Apabila kamu minta, wahai Ibn Abbas, maka mintalah kepada Allah. Mintalah dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Okay. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Bagus hadis ni. Apa Nabi kata? Nabi kata, ketahuilah jika suatu kumpulan manusia berpakat untuk memberikan kebaikan kepada kamu, mereka tidak akan mampu memberikan apa-apa melainkan apa yang ditulis oleh Allah SWT untukmu. Bayangkan orang ni berkumpul ni, kumpul duit nak bagi kita, contohlah bantuan. Kumpul semua pakat nak tolong kita ni, tapi kalau Allah tak izinkan, bantuan tu takkan sampai kepada kita. Kemudian Nabi SAW sambung, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaih. Dan jika mereka berpakat untuk mengenakan keburukan kepada kamu, manusia berkomplot untuk buat buruk pada kita, mereka tidak akan mampu menimpakan apa-apa melainkan apa yang telah Allah tuliskan kepada kamu. Tadi orang nak buat baik dengan kita ramai-ramai, bila Allah tak izin, tak jadilah baik tu kat kita, tak dapatlah bantuan tu contohnya. Ini orang berpakat nak buat jahat, berkomplot nak buat jahat dengan kita, kalau Allah tak izinkan, maka benda tu tidak akan berlaku. Jadi Allah kata, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi ada apa-apa, mintalah dengan Allah SWT. Sebab bila Allah izin, benda tu insya-Allah akan dapat. Okey. Jadi itu sekadar penutup, hadis-hadis penutup untuk pengajian kita hari ini. Jadi kita selesailah sampai ayat ke-5. InsyaAllah ada rezeki kita sambunglah dengan ayat ke-6. Dan kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan cepat habiskan supaya kita boleh masuklah surah yang seterusnya, surah Al-Baqarah. Panjang surah tu kan. So insyaAllah saya rasa setakat itu saja. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Apa yang kurang itu daripada kekurangan diri sendiri. Semoga Allah SWT ampunkan dan semoga Allah SWT tambah baik. So setakat itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.